Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim bisfa'atin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa hummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa siddiqin wa ila syaihiril malaikati muqarrabin wal ghaib. Ibu bapa kita, suami, isteri, anak-anak cucu kita, keturunan kita, nenek moyang kita, semua abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saudara mara kita, ipar-ipar, mertua kita, semua pemimpin-pemimpin Islam, terutama pemimpin Islam di negara kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun telah pergi, dan sekalian alam yang Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Allah mengurniakan kepada kita, iaitu dari sisinya kehidupan, di mana kita meyakini bahawa kehidupan ini dan kehidupan semua yang Allah jadikan, semua yang hidup ini berlandaskan skrip-skrip, cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala nak memperlihatkan ayat-ayat mujizat-mujizat, tanda keagungan dan keesaan Allah. Jadi apa saja pun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tajalikan ataupun zahirkan, semuanya menyatakan diri Allah. Bukannya menyatakan kita apabila kita dijadikan Allah. Dan semua ini dijadikan Allah adalah Allah menciptakannya untuk menyatakan dirinya, untuk menjelaskan bahawa kita kenal dirinya, bukan sekadar nama, tetapi dirinya dizahirkan, ditajalikan, berbentuk-bentuk. Musawwiru, dia yang membentuk-bentukkan af'al-af'al yang kita lihat, segala macam bentuk, dan setiap bentuk itu Allah memberikan nama-nama asma' nama-nama yang dari Allah ialah nama itu. Dan juga di sebalik nama itu
ada terkandung sifat-sifat perangai-perangai, iaitu nama-nama yang diberikan itu. Tak lain Allah yang memberikan sifat-sifat perangai. Perangai malaikat ini, malaikat itu berjenis-jenis. Dan juga manusia ini, perangai itu. Dan juga iblis, syaitan, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, segalian hamba-hamba Allah yang di muka bumi ini dan di langit. Semuanya Allah lah yang memberikan skrip-skrip, cerita-cerita, kisah-kisah yang sebenarnya tak lain nak menyatakan Allah. Maha bijaksana Allah, maha sempurna Allah, menciptakan segala sesuatu itu tidak ada kekurangan, dan tidak dia menciptakan segala sesuatu itu ada orang-orang yang bijak memberi pendapat-pendapat. Tidak, semata-mata nyata daripada kehendak-kehendak Allah. Tak ada satu pun, walaupun sehalus kuman yang kita tidak tahu di sebalik air yang hitam ataupun malam gelap gelita, tetap Allah tahu apa gunanya, apa sifat, apa nama, apa bentuk yang halus bagaimanapun. Tetap Allah lah yang maha tahu dan maha sempurna menciptakannya. Tidak ada satu pun yang sia-sia. Semuanya mengikuti apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Maka itulah harus kita dudukkan dalam kehidupan kita yang benar-benar dikehendaki untuk mengesakan Allah 24 jam. Bukan sekadar menyebut aja nama Allah di ritual di waktu-waktu yang telah ditentukan. Tetapi ini adalah berterusan, wajib berterusan. Bukan lagi sesuatu suruhan, tetapi ketetapan. Wa qada rabbuka, hendaklah tetap engkau, tetap di dalam qada, iaitu engkau sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan dari dalam diri kita. Sekiranya masa kita habiskan dengan mengingati selain Allah, iaitu maka kita telah berada di dalam kerugian, di mana kita tidak akan dapat kembali masa yang terlepas itu. Maka itu kita perlu tahu dan mengenal menerusi pembimbing rohani mursyid yang arif billah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya, innal auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Pastikan hidup kita di dunia ini kita mengenali para wali Allah, kekasih Allah, pengganti Rasulullah SAW, ataupun kita mengenal pembimbing rohani arifin billah mursyidah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Sekiranya kita tidak jumpa, maka kita tidaklah dapat mengenal diri kita. Dan bila tidak dapat mengenal diri kita, maka kita tidak dapat mengenal Allah. Maka apabila tidak dapat mengenal Allah, maka kita ini disebut oleh Allah orang yang benar-benar berada dalam kerugian. Malahan kita menyangka kita beruntung, tetapi sebenarnya kita berada dalam kerugian. Disebabkan kita tak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mengatakan ada mursyidah, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan ada selepasku pembimbing rohani yang dapat memimpinmu untuk kenal kepada Allah dan terus mengesakan Allah, membuang akuan-akuan diri. Sekiranya kita tidak jumpa, maka kita akan menjadi manusia yang lebih teruk daripada binatang, dan di mana kita akan menyangka bahawa kita ini telah selamat. Padahal di sisi Allah, kita bila tidak kenal diri, tidak kenal Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak bermanfaat segala hidup kita. Segala apa yang kita buat dalam kehidupan kita tidak akan memberi manfaat, malahan kerugian, kerana kita menyangka kita yang melakukan amal-amal yang telah kita lakukan. Padahal sedangkan Allah memberikan kehendak, memberikan kuasa, memberikan kita ilmu, memberikan kita melihat dan memberikan kita segala macam, tetapi kita menyangka kita yang melakukan ibadah itu. Maka itu yang dinamakan kita telah mensekutukan Allah dengan menganggap kita ini Tuhan. Kerana kita telah menyembah hawa nafsu kita, menyembah keakuan diri kita,
tanpa kita mencari jalan untuk membuangkan hawa nafsu, ataupun peperangan yang lebih berat daripada perang Badar seperti mana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya, maka dia bersabda, maka ada perang yang lebih berat, iaitu perang melawan hawa nafsu. Sekiranya kita tidak berperang melawan hawa nafsu dengan mencari pembimbing rohani, maka kita akan berada benar-benar di dalam kesesatan yang nyata dan jelas. Dan tak payahlah lagi kita nak mengatakan bahawa kita mendapat kematian yang baik, seperti mana kita berdoa, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan kematian aku seperti para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Ya Allahu biha, seperti dia. Dan ya Allahu bi husnil khatimah, matikan aku dalam kematian yang baik, ya Allah, diredai. Tetapi hanya perkataan kita berdoa, tetapi arah tujuan kehidupan kita ini, kita tidak mengenal Allah, kita mengikuti hawa nafsu kita, kita merasakan ada lagi keakuan diri kita, maka tidaklah sesuai apa yang kita minta. Dari itu kita punya permohonan kita kepada Allah haruslah berakhlak. Haruslah kita mengatakan sesuatu itu yang kita mohon. Haruslah kita menyadari bahawa jalan kehidupan kita ini bukan jalan Yahudi, Nasrani, Majusi. Jalan yang sesat. Jalan yang menuju kepada ke arah mensekutukan Allah. Jalan musyrik, menjadikan kita syirik kepada Allah. Sedangkan mulut kita berdoa kepada Allah, minta kematian yang baik seperti para rasul, para nabi wali Allah. Tetapi perjalanan hidup kita selepas doa jauh sekali daripada permohonan kita. Dari itu harus kita mengukur diri di dalam kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mendengar dan melihat serta Maha mengetahui apa yang tersirat di hati kita. Bukanlah Allah nak menolak, tetapi Allah memberitahu kepada kita kerana sayangnya Allah kepada kita, kerana Allah nak makbulkan doa kita. Maka itu harus kita menyadari apa yang kita pohon itu, dan selepas kita pohon, apa yang kita lakukan dengan tangan kekuasaan yang Allah beri kepada kita. Kita salah gunakan tangan-tangan kekuasaan yang Allah beri kepada kita dengan berbuat mensekutukan Allah, menjalankan pekerjaan mengikuti hawa nafsu, kehendak-kehendak kita. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Jangan kita buat-buat tak tahu, berpura-pura. Kita kena sedar kerana masanya dah terlalu hampir. Untuk sekarang ini kita bertindak masih sempat lagi. Walaupun keadaan ini dah teruk sangat, tetapi berusahalah kembali. Keluarlah diri daripada akuarium Yahudi, akuarium sistem-sistem hawa nafsu keakuan diri. Keluarlah dan duduklah bersama pembimbing rohani, guru-guru mursyid yang arif billah, supaya kita tidak terus tersesat, bergelombang dengan perkara-perkara yang mensekutukan Allah, sedangkan kita tidak sedar. Ataupun kita sedar, maka itulah Allah Subhanahu wa taala itu Maha sayang, Maha kasih kepada kita, menangguh lagi kematian kita. Sedangkan malaikatul maut hendak mencabut nyawa kita, tetapi Allah mengatakan nanti dahulu, mengharapkan hamba-Nya memandang, melihat dalam dirinya bahawa sentiasa Allah Maha Pengasih dan Penyayang serta Maha Pengampun, menunggukan taubat ataupun penyerahan diri hamba-Nya kepada Allah. Maka Allah sangat rindu, Allah sangat menginginkan sangat, dan sentiasa Allah Subhanahu wa taala sentiasa merendahkan dirinya untuk menyayangi kita. Walaupun kita dah melampaui batas, maka tetap Allah menyayangi kita dan memberikan banyak perumpamaan kepada kita untuk kita kembali kepada Dia yang sentiasa kasih dan sayang, menunggu kita dengan penuh kasih sayang. Tetapi kita abaikan,
kita buat tak tahu, kita ikutkan hawa nafsu kehendak kita. Kita rasa kita dah cukup makan, kita rasa kita cukup ilmu, kita rasa kita cukup melaksanakan suruhan Allah, tetapi kita masih lagi tidak sempurna dalam keadaan kita tidak mengenal diri, mengenal Allah. Kita berada dalam akuan-akuan diri kerana mengaku diri kita yang melakukan solat, diri kita yang melakukan puasa, diri kita yang melakukan sedekah, diri kita yang melakukan ibadah haji atau umrah, dan berbagai-bagai amalan-amalan kita mengakui kita yang melakukan inilah satu kesyirikan, di mana ini sangat tersembunyi, sangat halus. Sekiranya kita tidak betul-betul hendakkan kepada Allah, maka kita tidak akan memperolehi iaitu nikmat yang sebenar apabila kita tidak mempersekutukan Allah, di mana kita buangkan musuh utama yang menyebabkan kita terhijab kepada Allah, menyebabkan kita menyembah, iaitu menyembah hawa nafsu kita, diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita tak tahu istilah berjuang, kita tidak tahu jihad untuk melawan hawa nafsu. Kita tidak tahu hidup kita ini sebenarnya kita harus memberesi, menyelesaikan dulu masalah. Kita kena harus berperang dan tundukkan hawa nafsu kehendak akuan diri kita. Barulah kita merdeka, barulah kita boleh mengambil apa yang disuruh ambil oleh Allah dan Rasul kepada kita. Tapi sekarang ini kalau kita ambil apa saja pun, tetapi dalam keadaan kita mensekutukan Allah, terus menerus kita merasakan kitalah yang mengambilnya, kita yang berjalan sendirinya, kita yang telah mendegakkan badan kita menyembah kepada Allah di dalam solat, maka inilah satu bentuk kesyirikan, di mana kesyirikan ini sangat halus. Maka sekiranya kita jangan memandang kepada halusnya ataupun terjihad kesalahan kesyirikan kita, tapi pandanglah dengan siapa kita melakukannya. Tak malu ke kita sedangkan Allah tidak pernah berpaling dan meninggalkan kita? Kerana yang ada sebenar-benarnya wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni adalah ibarat seperti bayang-bayang, dan lebih daripada itu tidak ada. Dan bayang-bayang harus mengikuti kepada Tuhan punya bayang-bayang itu, maka barulah sempurna kehidupan kita. Kita bawa dalam kehidupan kita hari-hari begini, dan kita diberi tambah oleh Allah dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis, di dalam fatwa-fatwa wahyu daripada Nabi SAW, daripada kata-kata hikmah orang-orang soleh arifin billah, mursyid-mursyid yang arifin billah, maka barulah kita boleh terima masuk ke dalam qalbun kita apa yang mereka ucapkan. Tapi sekiranya masih ada hawa nafsu ataupun akuan diri kita, maka kita tidak lagi dapat memperolehi rasa kemanisan iman, rasa kemanisan berada di sisi Allah. Lebur akuan diri kita, lebur sehancur-hancur dan tidak merasa sedetik pun ada diri kita, melainkan yang wujud hanya Allah. Aku berjalan, Allah lah yang memperjalankan. Aku hidup sebenarnya menyatakan Allah yang hidup. Aku mendengar sebenarnya dari pendengaran Allah, dan aku tidak mempunyai pendengaran. Aku berkehendak nak itu, nak ini, semua ini adalah kehendak-kehendak Allah, susunan-susunan Allah. Dan apa yang diucapkan padaku adalah bukan kemauanku, tetapi daripada ucapan-ucapan yang datang daripada Allah, yang turun daripada Allah, yang mana di dalamnya penuh dengan kebenaran dan tidak ada kebengkokan. Inilah kalimah-kalimah sakti, kalimah-kalimah yang Allah mengajakkan kepada kita menomorsatukan Allah, menyatakan yang ada hanya wujud aku, supaya kita hidup sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah, maka merdekalah manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang benar-benar mencapai kepada kedudukan makam yang disebutkan tadi, di mana dia tidak lagi merasa ada akuan dirinya, dan setiap tindak tanduknya adalah wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramah.
Mereka telah menyusun daripada awal hidupnya. Sentiasa dirasakan dirinya hanya Allah yang ada. Tidak ada lagi dirinya. Maka itulah kehidupannya menjadi kehidupan yang manis tiada pahit. Kerana mereka telah berperang melawan hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu diri kita, akuan diri kita itu adalah berhala yang paling halus. Dan berhala yang paling bahaya sekali dalam segala malapetaka bahaya. Maka itulah perlu kita sedar. Cari jalan benar-benar. Masa dah kesuntukkan sangat. Cepatlah untuk kita bertindak supaya kita mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengetahui bahawa kita tidak pernah ada. Jadi segala yang terzahir, terjali, semuanya adalah daripada cerita-cerita, kisah-kisah, skrip-skrip yang Allah telah tetapkan. Daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi seisinya. Dan kita duduk di luar kerajaan, luar sekalian alam ini. Dan maka kita akan nyata melihat apabila telah dikeluarkan kita daripada alam sekian alam ini oleh Allah, maka kita akan melihat semuanya bayang-bayang. Dan semuanya sekali pandang kita akan nampak setelah kita dileburkan Allah, dikeluarkan kita, hancurkan kita dan kita berada di luar kehidupan sekalian alam ini, maka kita akan nampak semuanya tidak ada daya upaya. Semuanya berjalan, berdiri, duduk, rukuk. Apa pun keadaan kita nampak, Allah lah yang menggerakkan. Inilah makam merdeka, makam di mana kita telah mendapat inna fatahna laka fathan mubina. Maka itu kami di sini mengulang-ulangkan supaya kalian ini mendapatkan. Bukan tujuan kami mengulang-ulangkan supaya mendatangkan kebosanan. Tetapi tidak lain, kami mengulang-ulang ini supaya kalian semua betul-betul ikhlas dan tulus, suci mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang dikatakan sebenar-benar apa arti kehidupan kita ini. Maka itulah tidak lain, maka kita meleburkan diri kita dan terus mengesakan Allah, menjaga batas-batas sampai jangan lagi merasakan ada rasa keakuan diri dimanapun kita berada. Di dalam mimpi sekalipun kita tetap juga mengatakan yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua hanyalah diberi hidup dan kehidupan kita ini adalah mengikuti apa yang telah disetting, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya apa yang telah Allah Taala tetapkan, Allah telah susunkan, Allah Taala telah zahirkan, semuanya tidak menyalahi, semuanya telah tetap Allah aturkan dan Allah Maha mengetahuinya sejak di azali lagi, sejak sebelum ada Nur Muhammad hingga semua manusia akhir zaman lebur diberi kiamat. Maka tetap Allah Subhanahu Wa Taala tetap dalam keadaan sempurna, asyik berasyik dalam dirinya. Dan Allah tidak pernah merasa marah dan tidak merasa apa pun. Melainkan Allah marah itu Allah nak menurunkan rahmatnya, maka Allah membuat supaya marah supaya kita jangan melakukannya. Sedangkan kalau kita mengikutinya, kita telah mendapat keberuntungan. Tetapi kalau kita misalkan tidak mengikutinya, Allah Subhanahu Wa Taala tetap maha sempurna dan tidak akan merasa kecewa sekiranya hamba-Nya tidak beribadah kepada Allah. Kerana Allah dah maha cukup, Dia memuji dirinya sendiri. Dan maka tanpa pujian-pujian Dia perlu jadikan semua makhluk ni untuk memujinya, tetap juga Allah tetap dalam maha sempurna. Dan sekiranya manusia semua diwafatkan, maka Allah tidak pernah turun pangkat. Allah tetap Maha Esa, Maha Agung, Maha Asyik, berasyik pada dirinya. Tidak merasa duka cita ataupun merasakan ketakutan. Allah sentiasa Maha Sabar, Maha memberikan, iaitu rahmat-rahmatnya kepada sekalian alam ini. Maka itu Allah tidak risau kepada kita, tetapi Allah risaukan bila keadaan kita lupa kepada Allah ataupun tidak mengesakan Allah Subhanahu Taala dengan jalan membuangkan akuan diri. Kerana apapun yang kita lihat, akuan diri ini adalah menjadikan kita merana di dunia dan di akhirat. Maka itu Allah semenjak menjadikan hawa nafsu, maka dicampakkan ke dalam api 100 tahun. Tetap bila keluar dalam api, tetap Dia mengatakan
bahwasanya aku ini tetap aku, engkau adalah engkau. Punya jahat, punya nakal, punya biadab, punya tidak sopan, punya akhlak yang buruk, hawa nafsu kita ini tetap juga dibakar dalam api yang hangat, yang sangat panas, tetap juga 100 tahun lamanya, tetap juga menderakai Allah, tetap juga mengaku aku adalah aku. Punya kuat hawa nafsu itu. Maka kita perlu benar-benar berperang melawan hawa nafsu. Kalau kita tidak menjumpai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapat skill-skill ataupun cara-cara untuk mengleburkan hawa nafsu kita yang bertambah buas, yang seperti kuda liar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita cepatlah cari pembimbing rohani supaya kita tahu diri kita ini telah berada dalam akuan-akuan diri yang mana kita biarkan lama-lama hingga kita tidak sedar bahawa diri kita ini telah mensyirik, mensekutukan Allah, telah menyembah hawa nafsu, telah menyembah kepada akuan diri, mengaku kitalah Tuhan. Maka bertaubat, menyesal, kemudian jumpalah pembimbing rohani yang mana Rasulullah SAW bersabda, ada di zaman kita masing-masing pembimbing rohani. Maka kita yang tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka itu peluang ini masih ada, maka carilah jalan itu. Sebelum kita ataupun kita telah melakukan solat, puasa, haji, sedekah, bermacam-macam amalan qiyamul lail, tapi teruskan yang mustahak sekarang kita cari pembimbing rohani, mursyidah kata Allah, supaya apa yang kita amal-amal, puasa, solat tengah malam, apa saja yang kita buat, sedekah, haji atau umrah, akan dapat memberi manfaat kepada kita. Tapi kalau kita tidak dapatkan pembimbing rohani, mursyidah atau arifin billah, innal awliya Allah la haufun alaihim wa la hum yazanun, kita tidak kenal kat dunia lagi, maka masalah besarlah kita. Dan masalah ini bila kita dah mati, bila dah dicabut segala nikmat yang ada pada kita, barulah kita sedar menyesal. Hidupkanku balik ya Allah. Aku dah tahu dah, aku dah lihat bagaimana nikmatnya mengesakanmu ya Allah, nikmatnya dapat mengenal diri, mengenalmu ya Allah. Tolonglah waktu itu tidak ada lagi waktu untuk diberikan kepada kita untuk nak dinilaikan ahsanu amalah ataupun amalan su', maka tak ada lagi dah. Di waktu itu kita dah wafat, waktunya untuk memberikan keputusan antara dimasukkan ke dalam azab yang kekal ataupun dimasukkan ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah pada hari ini, pada saat ini, maka pastikanlah kita ini selamat berada dalam naungan Allah, benteng Allah, keamanan Allah dan ketenangan hanya dengan Allah. Pastikanlah di dunia ini. Maka itulah ini pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangkan kepada umat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan syafaat kepada kita. Walaupun Rasulullah telah wafat, syafaatnya berjalan terus untuk supaya kita dapat berada dalam benteng Allah, dapat berada dalam keamanan Allah, dapat berada dalam ketenangan dengan Allah ketika di dunia lagi. Maka itu Nabi mempesan kepada kita, carilah penggantiku, duduklah bersama dengan pembimbing-pembimbing rohani arifin billah, maka selamatlah engkau, dengan sebab mereka tidak ada akuan diri dan mengajak kamu kepada buang akuan diri dan sentiasa mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Tiada masa lain dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan yang benar, inilah kehidupan yang dikatakan kemenangan, untuk kita dapat kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat, tarikat, hakikat, makrifatnya kita mengikutinya. Zat, sifat, asma, af'al kita dapat mengenal kesemuanya. Bukan sekadar kita mengenal nama, tapi mengenal kepada af'al, sifat dan juga zatnya. Di situlah kesimpulannya. Maka kami ini bersungguh-sungguh untuk menjelaskannya tanpa jemu, kerana kami ini menginginkan
supaya semua kalian yang belum mempunyai mendapatkan berita gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat, di mana Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kabar gembira. Apa kabar gembira? Tak lain mengenal diri, mengenal Allah. Maka beruntunglah dapat mengenal Allah dari sisi Allah, maka leburlah diri kita, tidak adalah kita, binasalah kita, dan semua yang ada binasa, yang tetap kekal ada sejak azali dan abadi sampai bila-bila pun, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kami katakan tadi, kami bersungguh-sungguh. Inilah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh hendakkan umatnya selamat. Inilah jalan dia untuk selamat yang dikhabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana aku diutuskan. Maka itulah kita perlu duduk di sini cepat. Carilah jalan bagaimanapun. Walaupun kita kaya, kita pangkat tinggi, macam mana pun, Raja Agung, Menteri Besar, apa pun kita harta cukup, kedudukan kita apa pun, dan sebawah-bawah kedudukan kita, maka tetap juga kita harus memiliki, iaitu yang dinamakan tadi berita gembira yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengesahkan Allah, buangkan akuan diri. Bersungguh-sungguhlah mempelajari dan juga memahami, telisik benar-benar, dan bersamalah benar-benar dengan petunjuk di akhir zaman ini, iaitu pembimbing rohani, iaitu tidak lain Imam Mahdi yang tak lama lagi akan turun. Maka sebelum dia turun, maka dia itu dipanggil tadi tentera-tenteranya, iaitu tentera-tenteranya sentiasa menegaskan untuk kita kembali kepada Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Bersungguh-sungguh tentera Imam Mahdi ini, sebelum turun Imam Mahdi, mereka bersungguh-sungguh mempersiapkan kepada kita untuk boleh kita mengikuti Imam Mahdi, di mana tempatnya adalah tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, ini peluang kita. Allah menanugerahkan kita, di mana kita hendak mendapatkan bersama dengan Imam Mahdi nanti. Inilah peluang kita untuk mati syahid. Baik itu, marilah kita sama-sama mengenal hawa nafsu, dan kita mohon kepada Allah menerusi pembimbing rohani, iaitu memberikan kepada kita petua-petua, skill-skill untuk kita mengalahkan hawa nafsu keakuan diri kita yang sangat liar, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia lebih liar daripada kuda liar, iaitu hawa nafsu kamu. Maka kalau kita biarkan, maka kalau 10 tahun dia bertambah liar. Kalau 20 tahun, 20 tahun dia bertambah liar. Dari itu jangan dibiarkan makin liar. Maka itu berdekatanlah ataupun temuilah doktor ataupun obat yang boleh mengobati penyakit rohani kita itu, iaitu tidak lain mursyidah, kata Allah, ataupun pembimbing rohani, ataupun dipanggil arifin bila innal auliya Allah la haufun alaihim walahum yahzanun. Ya, dari itu bukanlah kita mengatakan kita ini ataupun kita ini baik, tetapi kita nak mengatakan bahawa kita berkasih sayang. Kita utamakan kasih sayang. Bila bertambah orang itu mengenal diri, mengenal Allah, maka binasalah dirinya, maka akan timbul ruhama ubainahum, kasih sayang yang kuat sesama kita. Itulah sebabnya kami bersungguh-sungguh. Bukan kami berkata kami ingin sesuatu harta, kami nak sesuatu tanah, kami nak sesuatu yang kami hajatkan, ataupun wanita yang kami nak kahwini, tetapi semata-mata kami bukan nakkan pangkat, kami nakkan pujian, bukan. Kami semata-mata demi rahmah ubainahum, demi kasih sayang, di mana manisnya bila di dunia lagi kita dapat berkehidupan dengan Allah, dengan membuangkan akuan diri. Manisnya tiada pahit bila kita tidak mensyirikkan Allah, kerana mensyirikkan Allah itu adalah merasa akuan diri. Maka itu tidaklah manis kehidupan kita, maka itulah tidak puas-puas kehidupan kita. Tetapi bila orang yang membuang akuan diri, dia tidak ada kesyirikan, maka hidupnya sangat manis, sangat tenang, sangat aman. Maka itulah mereka mengatakan, bukan tujuan lain, supaya kita semua juga dapat
maka hargailah orang-orang yang memperingatkan kepada kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, juga pembimbing-pembimbing rohani yang arif billah. Mereka tidak mahu lain, mereka mahu kita ini selamat, kita ini semua mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Dengarkanlah benar-benar, maka kembalilah kepada Allah. Itu yang mereka hendaki, itu yang mereka akan menjadi gembira bila melihat kalian kembali kepada Allah, kembali duduk bersama mursyid pembimbing rohani. Maka legalah Allah, legalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tenanglah pembimbing-pembimbing rohani itu. Itulah upah yang paling tinggi bagi mereka. Apabila kalian dapat diselamatkan, iaitu kalian telah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan berkehidupan dengan Allah tanpa merasa ada akuan diri. Inilah sebenar-benarnya hala tujuan mereka yang suci, lebih halus, dan mereka ini tidak henti-henti sehingga akhir hayatnya mereka akan terus mengucapkan perkara ini tanpa ada lagi keadaan-keadaan yang lain, upah-upah yang lebih besar. Tidak ada upah lain yang dipikirkan, melainkan cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka merasakan Allah itu cukup bahagia pada dirinya, dan mereka harapkan kita semua mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk wanazira, untuk sampaikan supaya kita benar-benar ilahun wahid, menombor satukan Allah Subhanahu wa taala, menolak akuan diri dan semua yang ada, melainkan kita mengesakan Allah seperti mana dialah yang sebenarnya mengesakan dirinya sejak azali, sempurna, abadi, awalul akhirul zahirul batinu. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Maka itu kita minta kepada teman-teman kita, iaitu Syekh Latif dan lain-lain, untuk memberikan lagi tambahan pencerahan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita bersama-sama berkumpul yang mana kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada apa-apa pun. Allah Taala menjemput kita dalam keadaan iaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita mendengarkan kalam-kalam Allah, mutakalimun Allah ni datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi nak menghidupkan rohaniah kita yang dah lama kita tinggal, yang mana kita sekarang ini yang banyak umat-umat menyebut nama Allah, menyebut kalimah la ilaha illallah tapi tak mentadabbur, tak membedah siasat dalaman la ilaha illallah. Jadi kita berjumpa seperti yang dikatakan tadi, berjumpa dengan pakar-pakar bidang rohani ni. Pakar-pakar bidang ni, bidang ni ada masing-masing. Jadi bidang rohani ni, bidang rohaniah ni ada yang Allah Taala letakkan. Jadi kita berjumpa dengan orang-orang yang dikatakan bidang-bidang rohani ni. Kalau bidang-bidang yang lain jumpalah, tapi ini utamakan dahulu. Sebab dia iaitu yang dikatakan wahdah. Bagi nak mengesahkan Allah mesti ada bekas. Kalau kita nak tuang air pun kena ada bekas. Kalau tak berterabur air itu nanti. Jadi itulah yang sebenarnya kita kena memikirkan bagaimana dalaman kita ini. Dalaman kita ini kalau rosak, maka rosaklah semua. Seperti Nabi beritahu, qalbun tu baik, maka baiklah semua. Baik tu apa maksudnya? Baik tu dia mengenal akan sang pencipta dia. Baik tu apa maksudnya? Dia tak ada lagi merasai keakuan diri dia. Yang ada hanya Allah. Yang sebenar-benar penceritaan yang diceritakan oleh pakar-pakar rohani ni, itu dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian alam, macam mana kita nak menampakkan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberi olahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni saya itulah keluarga saya sendiri kan, saya bermuzakarah sikit. Jadi apa yang kita nampak dalam solat kita, iaitu dalam perkataan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Subhana rabbiyal a'la, dalam keadaan sujud tadi tu. Sebab kita nak melihatkan dalam solat ini adalah bukan tanggungjawab. Tapi solat ini adalah dalam yang dikatakan kenikmatan perjumpaan dengan sang kekasih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, iaitu maha suci Allah. Yang iaitu a'la tu apa dia? Tinggi. Iaitu kesucian, maknanya kesucian maha suci Allah tu kesucian. Tak ada lagi merasai dia sujud, dia sujud, dia rukuk, tak ada. Jadi nyatakan a'la tu, engkau yang maha tinggi Allah. Engkau meninggikan diri engkau sendiri Allah. Dialah. Kalau macam azim ni, azim subhana rabbiyal azim ni, maknanya maha suci Allah, engkau membesarkan akan diri engkau sendiri. Sebab dia Allah Taala cukup dengan diri dia. Tu kita Allah Taala memberi olahan begitu. Memang nampak macam simple. Aku tahu ni a'la ni tinggi, yang ni apa ni azim ni besar kan. Tapi sesuatu yang Allah letakkan dalam diri kita supaya yang dikatakan Allah Ta'ala sentuh, dia sendiri yang sentuh rohaniah kita supaya memperlihatkan perkataan-perkataan, bukan kita bersandar kepada perkataan, tapi melihat dialah yang letakkan yang dikatakan ucapan-ucapan yang dikatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kau yang maha tinggi, dia yang meninggikan diri dia sendiri. Kita bukan kita yang meninggikan diri dia, tak menyebut, tapi dia menyatakan diri dia yang tinggi tadi tu. A'la kan, azim. Firaun pun sama kan, ana rabbukumul a'la kan. Tapi kalau yang sebenarnya dia yang maha tinggi sebenarnya kan. Firaun tu dia menyatakan diri dia, kononnya dia dah tinggi dah daripada dia Tuhan yang paling tinggi. Jadi kita tak nak jadi macam itu. Kita tak nak jadi macam yang Firaun tu, dia meninggikan keakuan dia. Tu bahaya yang paling berat. Yang mana kita merasai keseronokan dalam diri kita ni, bahawa kita sentiasa nak meleburkan diri kita. Kita tak mampu nak leburkan diri kita ni. Tapi sebenarnya itulah keadaan. Apabila kita sentiasa bermuzakarah dan sebagainya, kita dah tahu benda ni kan, sama-sama kita bermuzakarah, berjumpa dengan arif billah, sang guru kan, itu insya-Allah kita nakkan Allah. Macam mana kalau kita cakap kita nak jumpa dengan arif billah ke, guru ke, pasti Allah Taala akan letakkan. Pasti. Sebab kita nakkan Allah. Orang yang tak nakkan Allah lagi, pasti Allah Taala bagi. Ini kan betul-betul orang nakkan Allah ni, pasti insya-Allah. Kita nak betul-betul yang dikatakan Allah Taala dah sentap, Allah Taala sentap diri kita, jazbah di keakuan diri kita tu. Itu kita mengharapkan yang sebenarnya. Takut kita, kalau Allah Taala dah jazbah tu, kita takut kita nak rasa ada keakuan. Memang kita ni memang sentiasa ada benda tu. Tapi kita nakkan Allah Subhanahu Wa Taala tu, sesuatu perkara, satu masalah yang berlaku dalam diri kita, tetap kita akan sandaran pada dia. Jadi pernah kita dengar daripada sang guru bahawa kalau kita ada masalah apa-apalah, kita tak apa, duduk dengan Allah je. Duduk dengan Allah tak apa, tak ada rasa lagi keakuan apa. Bila duduk dengan Allah tak ada rasa keakuan, itu yang Rasulullah bagi tahu manis. Apa pun masalah kan, apa pun ujian. Saya pernah bercakap, saya bukanlah cakap saja, saya pun tak mampu juga. Tapi ketidakmampuan itulah yang Allah nak dengar sebenarnya. Bukan kita nak rasa kita mampu. Sebenarnya gitu. Kertas ujian dalam peperiksaan, dalam dewan peperiksaan, kita diajar gitu oleh cikgu. Okey, kau jawab ni apa yang cikgu ajar ambil SPM macam tu. Apa yang aku ajar ni, apa yang ilmu yang cikgu ajar ni, kau ikut je lah. Jadi sandaran kita tu pada siapa? Pada ilmu dan apa dengan cikgu yang ajar tadi tu. Memang betul itu ilmu. Tapi kita kena melihat daripada sang pemilik ilmu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru betul-betul kita, keluarga kita, anak-anak buah kita, siapa pun insya-Allah akan mendapat yang dikatakan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu, kenal betul-betul akan sang pencipta. Itu je yang perlu kita tangani, kita punya keakuan-keakuan. Kita tak boleh tangani, maknanya kita cakap ni supaya menegaskan supaya masuk dalam medan perang. Medan perang tu apa dia? Kita masuk dalam, kita dah kena memang istihar dah peperangan ni. Kan, istihar dah peperangan ni. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutakallimun, lahum mawjud illa tak ada lain kau ya Allah. Kita berkehidupan seperti biasa, tapi jangan menyatakan kita, menyatakan dia. Termasuk yang permulaan adalah hayyun, hidup tu jangan rasa kita yang hidup. Yang hidup hanya dia yang esa. Yang menyatakan, yang nampak ni, nyatakan dia yang esa. Itu sebenarnya kekuatan kita sebenarnya bagi nak mencetuskan ke-6 yang dikatakan, yang dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani.
Itulah pecahan daripada la ilaha illallah tadi yang saya sebut tadi, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la mutakallimun. Itu semuanya daripada la hayyun lah kita, ya, kita tak rasa kita hidup lah, kita Allah Taala akan bantu kita mencetuskan ke enam yang berikutnya. Yang penting itulah, kita ni memang asal-asal memang tak ada pun sebenarnya. Tu je jawapan sebenarnya. Tapi itulah sang kekasih Allah SWT bertungkus lumus menceritakan benda ni datang daripada Allah SWT, supaya kita memahami perkara-perkara tauhid ni. Jadi kita punya panglima-panglima perang dulu, pejuang-pejuang Islam dulu, panglima-panglima yang dikatakan dihina, dicemooh, dibelot, dia orang bawa benda ni, dia orang tak kisah apa-apa pun, dia tak ada rasa takut. Tapi dia rasa takut apa? Jangan. Dia rasa nak, kalau ada rasa keakuan, tu dia bawa benda ni semuanya. Daripada Rasulullah SAW sampailah para sahabat tabi'in, semua wali-wali Allah bawa benda ni. Itu yang kita nakkan, biar dalam tauhid kita ni kukuh, mempertingkatkan kita punya kekuatan tauhid dalaman kita ni. Kita tak risau ke? Kalau kita datang dari segi logik akal kita kan, kita tengok, kita nak tengok anak isteri kita ke disembelih, ditembak ke, kan? Kalau tak ada benda ni, masalah. Kita tak boleh nak buat apa, kan? Persiapan ni, Ustaz cakap tadi, persiapan dalaman kita ni tak ada. Macam mana? Itulah kita nak tegaskan. Siapa pun, siapa pun yang kita ada ilmu mana pun, kita tetap keputusan dia iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita bawa, sama-sama saya pun sama, bukan kata saya lepas, tapi saya dalam dikatakan medan peperangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian daripada saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'man nasir ya ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Apabila kita berada dalam dunia ini, dunia yang disebut sebagai salik, kita sudah pasti ujian-ujian yang diberikan oleh Allah pun makin hebat, makin tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Para arifin billah berkata pada bab yang kita sedang bercakap itulah Allah akan uji kita. Kalau kita sedang bercakap tentang buang dunia, kita akan diuji dengan dunia. Kalau kita bercakap tentang kematian, kita diuji dengan kematian. Bila kita tergerak bercakap tentang sakit, kita diuji dengan sakit. Bila kita bercakap tentang membuang keakuan diri, kita akan diuji dengan keakuan diri. Berbagai mehnah dan ujian yang datang, lambang kasih sayang Allah kepada kita. Dan dia punya tema dia yang Allah suruh kita ucap, sehingga Allah memberikan janji yang begitu besar kalau kita ucapkan benda ini setiap hari, iaitu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu siapa yang ucapkan pada pagi, maka siang dia itu dijamin. Siapa yang mengucapkan di malam, maka malam dia itu pun dijamin.
Semua orang tahu benda ni. Allahumma anta rabbi, engkau tu Tuhan aku. Wa ana abduk, aku ni hamba. Wa ana ala ahdik, aku ni berada di atas perjanjian. Wa wa'dik, dan sesuatu yang dijanjikan. Mastata'tu, aku akan cuba sebaik mungkin. Wa a'udzu bidzambi wa a'udzu bidzambi faghfirli, dan ya Allah Tuanku, aku berlindung daripada keakuan diri. Aku berlindung daripada kedirian, aku berlindung daripada keburukan diri sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Faghfirli, ampunkanlah aku. Faghfirli fa innaka la yaghfiru dzunub illa anta. Tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan engkau. Jadi saya bukan ada suara sangat ni, jadi saya cukuplah setakat ni. Minta maaflah kalau tak dengar, kerana nikmat suara yang dipinjamkan oleh Allah ni ditarik. Mudah-mudahan ditarik sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kami dijalankan lagi oleh Allah SWT untuk mendengar kuliah Talk Kenal Diri Kenal Allah, untuk sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya bila kita sentiasa meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala nombor satu dalam kehidupan kita ni. Jadi hati yang gundah gulana, yang sentiasa keluh kesah dalam menghalangi hidup ni, terasa apabila Allah diletakkan dalam hidup kita nombor satu, kita terasa tenang, terasa bahagia, terasa setiap ujian yang datang tu kita anggap sebagai kasih sayang daripada Allah SWT. Apa perkara buruk yang datang kepada kita, itu tandanya Allah nak uji kita bagaimana kita menghadapinya. Dan kita pun tahu setiap buruk baik yang datang dalam hidup kita itu adalah semuanya daripada Allah SWT untuk mengangkat darjat kita di sisinya, kalau kita redha di atas setiap ujian tu. Jadi marilah kita terus istiqamah menghadiri kuliah-kuliah kenal diri kenal Allah, untuk mengesahkan Allah SWT dalam kehidupan kita seharian. Perbaikilah solat kita, dan seperti mana dalam talk Ustaz Aziz semalam katakan, bertafakur, maknanya kita menghitung-hitung kesalahan kita, kita muhasabah, itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Maknanya itu yang Allah suka, kita sentiasa muhasabah diri. Kita jangan ingat dosa orang pada kita, tapi kita ingatlah dosa kita yang kita buat tu. Itu cara untuk kita tenangkan diri kita dan sentiasa mengharapkan redha Allah SWT dalam hidup kita ni. Itu saja daripada saya. Mohon maaf atas salah bicara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita tu, Syekh Latif, Ustaz Ahmad Auza'i, saudari kita semua itu tadi, semua daripada Khatir Rabbani. Ada yang mengatakan bahawa mereka ni berkata sebagai tidak melandaskan kepada kitab Quran dan hadis. Saya peringatkan, jangan mudah-mudah mendakwa bila kita cakap tak pakai kitab, tak pegang kitab, tak pegang kitab hadis, kita ni tak pakai kitab. Ada yang juga mengatakan gitu. Tapi saudara-saudari kita ni semua cakap tadi, itu semua berada di dalam kitab. Malahan bukan di dalam kitab, dipecahkan supaya mudah digunakan dalam kehidupan dan ditadaburkan. Tapi mengapa jahil sangat mengatakan nak kita pegang kitab tafsir, nak pegang kitab tu, kitab ni. Saya tak kata salah orang pegang tu, kami pun tak kata salah.
Tapi jangan kami berkata atas kupasan yang Allah berikan. Bahagian yang Allah beri kepada kami. Anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Kami tak ada was-was dan kami tak ada syak lagi. Kerana kami disuruh, diajarkan membuang akuan diri, maka akan turun. Kami yakin. Dan kami bukan menolak kitab-kitab yang kalian belajar di universiti. Kami tak. Kami ajakkan sama datang. Supaya kami bercakap, ni ada tak kalian yang lebih pakar dalam bidang pelajaran kitab? Kamu dengar dan lihat, bandingkan. Bukan membeza-bezakan, mencari kesalahan. Hadir, datang. Kita punya watak ni tak sesuai. Watak kita kalau kenal Allah, haruslah ada kitab, berlandaskan kitab, bawa kitab ni. Kami, bagian kami Allah bagi gini. Kami ceritakan, yang penting kami ceritakan adakah salah. Kami ngajakkan manusia mengesakan Allah supaya kenal diri, kenal Allah. Adakah lari tajuk dalam pada kitab yang kalian belajar semua? Ada salah? Kalau ada salah, sila datang. Jangan baling batu sembunyi diri. Kita sekarang nak bersatu, tuan-tuan. Kamu pakar, kamu share dalam bidang apa, PhD agama, Yaman ke Syria ke apa, pakar bagian apa pun, hadir, datang. Kami alu-alukan. Siapa pun jabatan agama apa pun, kami alu-alukan datang. Nanti jabatan ni datang serang. Kami bukan ingat kamu punya cakap serang. Kami anggap sebagai tetamu, bukan serang pada kami. Dengar, kami lagi suka. Kalau panggil kami datang ke mana-mana pusat Islam, kami pergi. Tapi tak nak panggil. Panggillah kami. Kami suruh datang, tak nak. Panggil kami pergi tempat sana, tak nak. Jadi kemudian baling batu sembunyi diri. Ibaratnya gitu. Apa ni, kami nak bersatu lah, tak ada masa lah. Kami punya semangat perjuangan ni daripada Rasulullah. Ini akhir zaman. Imam Mahdi nak turun. Ni jangan lagi kita nak buat perkara-perkara yang macam ni lah. Buang masa lah. Buang masa je. Kau banyak ilmu bukan nak membanding-banding. Jangan ni nak bersama tau. Rahmah ubainahum. Bukan masanya ni tu puak-puak, tak ada masa dah. Kita ni umat Islam kena bersatu lah. Engkau pandai bidang ni, kitab ni, datang sini sama-sama. Kan saya cakap sama-sama. Adakah kami sempurna? Kami tak sempurna. Mari sama-sama datang. Kita bertukar muzakarah. Ngapa baling batu sembunyi diri? Apa ni? Pengecut ke? Kita perjuangan. Kita sama-sama lah datang. Kalau ada saya salah, betul kan? Datang tak, baling dia duduk. Lepas tu nyorok sembunyi diri. Apa ni? Kita dah tak lama lagi ni. Kita dah dalam keadaan teruk ni sekarang ni. Tanah kita Cina-Cina kafir semua dah kuasai. Tinggal nak digenggam je, dia akan menguasai kita. Kita boleh nak berlaga-laga kita sama kita, tak nak bersatu. Kuatkanlah semangat perjuangan. Kita kena bersatu. Jangan sampai dah jadi baru nak bersatu. Sekarang ni raja kita masih lagi raja umat Islam. Raja kita, raja Islam, pemimpin Islam. Cari jalan bersatu, bukan cari jalan membeza-bezakan. Cari persamaan. Perbetulkan. Cari. Sama-sama kita berjuang. Kita dah tak ada masa dah. Saya malah nak layan-layan benda. Tapi saya nak cakap ni mana sekali saya cakap. Saya tak takut siapa-siapa pun. Saya hanya takut Allah dan Rasul dan orang-orang bersama berjuang di jalan Allah. Kita kasih sayang. Bukan ada kebencian. Kasih sayang. Kasih sayang sesama kita tau. Bukan ada benci tau. Tak ada benci. Kita cakap dalam ni, Ustaz Auza'i, Syekh Latif dan lain-lain ni, hari-hari bercakap berkenaan untuk mendatangkan perjuangan untuk kita menyelamatkan. Kita ni diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengakhir zaman ni. Kita terpilih untuk bersama dengan Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah, keturunan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita persiapkan? Nombor satu, Rasulullah kata, akidah kita penghujung zaman ni Jahannam dah rosak. Kita boleh nak laga-lagakan lagi. Buat apa? Sudahlah, kita tak siang malam pagi petang memikirkan bagaimana nak satukan kasih sayang, nak perjuangan, nak kuatkan. Patutnya kita sama-sama Islam sokong. Ini tidak.
Lagi dia baling batu je, kata kita tak pakai kitab lah, kita ni tak ikut, tak pandai bahasa Arab lah, itulah ni. Tak ada masa lah kami. Kami sekarang ni malah nak layan tu semua. Kalau tak puas hati, datang sini. Kita muzakarah. Kalau nak berdebat, saya tak usah datang. Kalau datang nak muzakarah, ibu boleh. Kami dah bagi tahu awal-awal dah. Ya, daripada Kuala Lumpur datang Perlis pergi Melaka pergi. Ini semua ni kami punya ni yang ada ni tak banyak ni, semua semangat perjuangan dia tinggi. Bukan berkata kerana nakkan kedudukan, nakkan pujian, nakkan manusia ramai ikut kita, nak kata kita baik, orang lain buruk. Tak ada langsung. Kami betul-betul kasih sayang, nak ajak betul-betul sama-sama manisnya mengesahkan Allah. Salah apa kami ni? Salah apa? Cuba cerita salah apa lagi. Kalau ada salah apa, cerita datang sini yang baling batu sembunyi diri. Cakap terang-terang ni apa salah kami. Betulkan, tolong. Kami tak sempurna. Ya, tolong betulkan. Tu. Tapi jangan halang kami punya perjuangan yang kami buat ni. Bukan kami yang suruh ni. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang suruh tau. Kami berani kamu halang. Kami gedah. Lautan api pun kami gedah. Gunung yang tinggi pun kami tak takut. Asal Allah dan Rasul redha. Kami bersama dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami takkan. Kami kebanyakan kami kini walaupun sikit kami utamakan kasih sayang. Kami tak suka nak pecah belah. Kami cari makin lama makin kasih sayang. Ini kehidupan kami. Kami bawa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bukan cakap, kami buat. Kamu nak suruh kami pegang kitab hadis, kami buat. Adakah apa kami tak buat? Cuba cakap. Tu kami. Kami ajakkan manusia bersama-sama mengesahkan Allah. Kami tak mahu yang lain. Berjalan, duduk, baring, apa Allah Ta'ala suruh, apa Rasulullah buat, kami nak orang lain buat. Kami hari-hari. Bukan tanda kami baik. Kami bersungguh-sungguh nak kasih sayang, merendahkan diri supaya orang lain dapat mengikuti. Kalian yang cerdik, pandai, yang pandai kitab, apa bahasa Arab, yang cuma datanglah bantu kami. Sama-sama. Bukan baling batu sembunyi diri. Kata kat belakang-belakang, di depan kita tak nak kata. Tu saya rasa cukup sampai sini. Bukan saya marah, saya nak bagi tahu, ingatkan balik. Dah tak ada masa, kita kena bersatulah saudara. Kita kena bersatu ni. Dah masa dah tak ada dah. Kan dah jadi kan, kita tak boleh buat apa dah. Semua dah rosak dah. Tentera kita semua dah kena belitan iblis dah. Jadi kita sebenarnya yang kuat-kuat ni orang yang pegang kitab hadis Quran ni sebenarnya dia yang kuat sebenarnya. Kita datang bersamalah. Ini kamu jauh pada kami. Bersatulah dengan kami saling perlu memerlukan. Bukan rasa kami ni betul aja. Kita sama-sama baru kita kuat. Ya, saya cukuplah. Terima kasihlah perhatian, mohon maaf kekurangan, kesilapan. Kuatkan lagi, tambahkan lagi perjuangan kita. Tak lama lagi Imam Mahdi datang. Kuatkan lagi, bersatu lagi kasih sayang. Ya, jangan pandang lain dah. Saya tak pandang lain dah, saya pandang nak kuatkan, nak satukan perjuangan. Siang malam kita mulai berdoa pada Allah supaya kita boleh bersatu. Kerana tak ada lain. Tak bersatu, kita pecah belah, habis kita. Kita dah lah sikit ni. Penghujung zaman ni kita sikit. Tu. Jadi kita nak bersama Imam Mahdi, kita betul-betul kena ikut aturan. Betul-betul. Pertama sekali mengesahkan Allah. Buang akuan diri. Itu je boleh mampu kita ikutnya. Ini peluang Allah bagi pada kita untuk kita mati syahid bersama Imam Mahdi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum, minta maaf ada apa dalam menyampaikan akuan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Wal asr.